وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada tengah hari atau petang yang penuh dengan keberkatan ini, petang Jumaat. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, hari ini kita berada dalam bulan Rajab tahun 1445 Hijri. Kemudian kita akan menuju Sya'ban dan kemudiannya Ramadan. Dianjurkan kepada kita supaya banyak berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kehidupan kami, diri kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ni, dan berilah rezeki kami dapat sampai bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima doa dan munajat kita. Hadirin yang dikasihi sekalian, bulan Rajab, saya ingat lagi waktu duduk mengaji dulu di Kelantan tahun 97, 98, 99, 2000, ketika almarhum Kiai Besar Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat pada ketika itu mengisytiharkan bulan Rajab ini sebagai bulan salat, dan dijalankan kempen secara besar-besaran di peringkat negeri dengan banner dan sebagainya, kempen salat bagi mengajar dan mendidik masyarakat supaya mengambil berat hal salat dalam kehidupan mereka. Bersempena dengan bulan Rajab ni, saban tahun bila masuk bulan Rajab kita akan sambut peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan kita tahu kemuncak dalam peristiwa ini adalah Allah Subhanahu wa taala menfardukan salat 5 waktu ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab perlu ada usaha yang bersungguh-sungguh di pihak pemerintah, baik di peringkat negeri dan negara, untuk berkempen kepada masyarakat, rakyat umat Islam untuk mengambil berat soal salat dalam kehidupan. Kenapa kita boleh berkempen berhabis-habisan dalam soal kesihatan, kebersihan dan sebagainya, tapi tak pernah kita dengar kempen ajak orang salat, ambil berat pasal salat, jaga salat 5 waktu, diletakkan di billboard, papan-papan iklan yang utama dan sebagainya. Maka pada ketika itu saya ingat lagi, kerajaan negeri menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan kempen salat, dan masjid-masjid pun akan bercakap berkaitan dengan sembahyang. Sebab meninggalkan sembahyang ini adalah suatu perkara yang
dianggap semungkar-mungkar perkara. Syekh Daud Abdullah Al-Fatani rahimahullah, dalam kitab yang terkenal yang selalu kita baca di masjid, di surau, dalam masyarakat kita lebih-lebih lagi lah, Munyatul Musalli, ada satu bab dalam kitab Syekh Daud Abdullah Fatani ini, bab meninggal sembahyang 5 waktu dosa besar. Bab tu, meninggal sembahyang 5 waktu ini dosa besar. Syekh Daud Abdullah Fatani, Syekh Daud Abdullah Fatani kata apa? Saya petik kata-kata dia. Meninggalkan sembahyang adalah semungkar-mungkar perkara mungkar, sebesar-besar dosa yang ada, dan sekeji-keji benda yang haram. Meninggalkan salat 5 waktu ni, kata Syekh Daud Abdullah Fatani dalam kitab Munyatul Musalli, adalah semungkar-mungkar perkara yang mungkar, dan juga sebesar-besar dosa yang ada, dan sekeji-keji perkara yang haram yang dilakukan oleh seseorang. Batu tuntutan solat ni tak terlepas daripada kita. Kemudian kata Syekh Daud Abdullah Fatani, pihak pemerintah, pemimpin, orang-orang yang diberikan kuasa, ni bukan senang jadi pemimpin ni. Jangan duk seronok nak boleh jawatan saja, tanggungjawab tu berat. Pihak pemerintah, baik di peringkat kampung, di peringkat qaryah, di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat negara, lebih-lebih lagi lah. Pihak pemerintah atau pemimpin menanggung beban kerja yang berat dan dosa yang besar jika rakyat jelata tidak menghiraukan pekerjaan agama, lebih-lebih lagi lah sembahyang 5 waktu dan sembahyang Jumaat sebagaimana yang telah disyaratkan oleh agama kita. Tak payah tengok dalam skop yang besar lah, dalam skop kecil keluarga kita. Ketua keluarga sebagai ayah atau ibu dalam keluarga, bertanggungjawab terhadap diri anak-anak ahli keluarga masing-masing. Dan Nabi SAW pun dah menjelaskan kepada kita, anak-anak seawal 7 tahun sudah disuruh kepada ibu bapa supaya perintahkan anak-anak semayang seawal 7 tahun. Pada umur 7 tahun, kalau budak-budak tak semayang, dia tak berdosa lagi sebab dia belum akil balik. Tapi ibu bapa yang tidak memerintah, menyuruh, mengajar anak-anak semayang, maka ibu bapa berdosa pada ketika itu kerana tak melaksanakan perintah yang diwajibkan ke atas dia. Sebab tu kata Syekh Daud Abdullah Fatani, pemerintah, pemimpin yang tidak mengambil berat soal agama dalam kehidupan masyarakat, lebih-lebih lagi lah salat 5 waktu atau salat Jumaat, maka kata dia di sini, ia adalah sebahagian daripada tanggungan dosa besar yang terpaksa dipikul oleh pemerintah, pemimpin tersebut. Sebab itu berat. Kalau kita baca dalam sirah, dalam sejarah, ketika mana Khalifah Harun Ar-Rashid satu hari berada di Mekah, satu orang tokoh ulama kata ke dia, wahai Khalifah, cuba kamu tengok ke arah Kaabah sekarang ni, cuba tengok. Khalifah Harun Ar-Rashid tengok. Ulama tadi kata ke dia, agak-agak berapa orang yang sedang melakukan tawaf sekarang ni? Lalu jawab Harun Ar-Rashid, dia kata tak tahu, tak terkira banyaknya, ramai, tak mampu nak kira. Ulama tadi tanya lagi, hak luar daripada hak duk tawaf tu berapa ramai? Harun Ar-Rashid kata lagi ramai lah hak tu, hak duk di rumah, hak duk di kedai, hak duk di pejabat, hak duduk di luar pada sedang tawaf tu ramai lagi, tak terhitung banyaknya. Lalu kata ulama tadi, dia kata apa? Ketahuilah wahai khalifah, pemimpin pada ketika itu, pemerintah, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka-mereka itu, rakyat-rakyat kamu tu, hanya akan disoal oleh Allah tentang diri-diri mereka. Dan semayang mereka ialah hal agama mereka ialah, maknanya mereka hanya akan disoal tentang tanggungjawab mereka masing-masing. Tetapi kamu wahai khalifah,
Kamu akan disoal tentang diri kamu, dan juga kamu akan disoal tentang diri mereka. Kerana kamu adalah pemimpin dan pemerintah yang berkuasa ke atas mereka. Makna tanggungjawab kamu adalah suatu perkara yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran sendiri kalau kita baca, ancaman yang diberikan cukup besar kaitan dengan solat ni kan. Dia kemuncak dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita tengok kefarduan yang diwajibkan oleh Allah ni semuanya berlaku di bumi. Mana ketika Nabi berada di bumi dan diwakilkan kefarduan itu untuk bawa mari ayat wajib tadi ni melalui Jibril. Ayat puasa, kefarduan puasa, kewajipan puasa, Jibril bawa turun. Mana Allah kirim melalui Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah fardukan melalui Jibril. Jibril bawa turun wahyu, wakil. Zakat pun samalah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Jibril bawa turun wahyu melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, pun Jibril bawa turun wahyu. Salat dak. Allah Subhanahu wa taala jemput Nabi naik dalam peristiwa Isra dan Mi'raj secara direct daripada Allah kepada Nabi. Wa inni yawma khalaqtus samawati wal arda faradtu 'alaika wa 'ala ummatika 50 salatan faqum biha anta wa qaumuk. Wahai Muhammad, aku sejak daripada aku cipta langit bumi lagi, aku dah menetapkan fardu salat 50 waktu atas kamu dan umat kamu. Bangunlah kamu dan umat kamu melaksanakannya. Arahan mari secara terus menerus daripada Allah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu semayang ni kita tak ada ruang kata nak tinggal, nak rehat, tak ada. Puasa ada lagi, puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau sakit, kalau musafir, ada ruang lagi, boleh tinggal, kemudian ganti balik, ada ruang lah. Zakat pun bukan wajib semua kan. Haji lebih-lebih lagi lah, bukan wajib semua. Istita'ah, mampu. Tak ada duit tak lepi, duit ada tak sihat pula tak lepi juga. Nah, muda-muda dulu nak pergi, duit tak ada, himpun duit. Himpun boleh nak duit cukup, orang panggil, pergi cek-cek kesihatan pula tak sihat, tak boleh pergi juga. Kan? Duit ada sihat, tabuh haji tak panggil, tak boleh pergi juga. Nak pergi lagu mana bukan boleh beli tiket pergi rodong lagu tu je. Mana bukan semua. Tapi semayang ni tak ada ruang. Sakit, dia kata sakit tak semayang ni, tak pergi Jumaat pasal apa? Demam. Tapi Jumaat pasal apa? Tak semayang Zuhur pasal apa? Demam. Tak semayang Asar pasal apa? Sakit gigi. Boleh? Berhenti tak semayang? Tak boleh, tak ada ruang, tak ada celah. Tetap wajib semayang selagi akal masih ada. Kecuali kalau gila terus, waya putih, tak ingat apa gila tu lain lah. Dia cakap sakit gigi, demam, tak semayang, bukan dia. Nah. Musafir, jauh mana pun musafir semayang wajib. Cuma Allah bagi ringan daripada 4 jadi 2, daripada 2 waktu boleh gabung. Tang semayang tetap kena semayang. Hatta dalam peperangan semayang. Sahabat-sahabat kita, saudara kita di Palestin, Gaza, perang, tak berhenti-henti semayang jemaah, tak tinggal, tak terlepas semayang jemaah walaupun dalam peperangan sedang menembak dengan musuh dan sebagainya. Kita tak ada perang apa pun semayang subuh gajah tiap hari. Sibuk apa kita pun tak tahu. Nah, jadi tak ada ruang. Itu beratnya tuntutan semayang. Sebab itulah kata Syekh Daud Abdullah Fatani, ia meninggalkan sembahyang ini sekeji-keji perkara yang keji yang dilakukan oleh seseorang Muslim atau seseorang manusia. Sebab ia tuntutan yang tak terlepas daripada kita. Baik. Sebab itulah disebut di dalam setengah-setengah kitab, di antaranya Al-Kabair yang menceritakan tentang dosa-dosa besar ni. Allah Subhanahu wa taala peruntukkan orang-orang yang tinggal sembahyang ni
Kalau dia tinggal solat kerana harta kekayaannya, tinggal solat pasal apa? Sibuk urusan harta kekayaan, akhirat Allah akan himpun dengan siapa? Qarun. Duk sekali dengan Qarun, manusia yang Allah beri kekayaan kepada dia, kemudian sombong dengan kekayaan dia. Kalau dia tinggal solat kerana apa? Tinggal kerana kuasa pemerintahannya, sibuk menguruskan kekuasaannya, sibuk menguruskan pemerintahannya, sibuk menguruskan kerajaannya, akhirat Allah himpun dia dengan Fir'aun, kata ulama dalam kitab Al-Kabair, pada dosa-dosa besar. Duk sekali dengan kumpulan puak-puak Fir'aun ni. Kalau dia tinggal solat kerana urusan pentadbiran parlimen, jadi wakil rakyat, ahli parlimen kan sampai tak ada semayang pasal apa? Jaga rakyat pasal apa? Lewat sekali pasal apa? Takut orang tak undi pangkah dan sebagainya, habis. Semayang pun tak. Ceramah ni pernah kempen, semayang tak. Semayang tak. Kempen kalau nak menang dalam pilihan raya, tinggal semayang. Akhirat Allah letakkan dia bersama-sama dengan Haman, menteri kepada Fir'aun. Kalau dia meninggalkan sembahyang kerana sibuk dengan urusan perdagangannya, perniagaannya, bisnes dia, akhirat Allah himpunkan bersama-sama dengan Ubay bin Khalaf. Siapa dia Ubay bin Khalaf? Merupakan seorang pedagang kafir yang kuat menentang Nabi SAW di zaman Nabi di Mekah dahulu. Ini di antara benda-benda yang Allah janjikan kepada orang-orang yang tidak mengambil berat soal sembahyang dalam kehidupan. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itulah Syekh Daud Abdullah Khatani menyebut di akhir kitab, dia kata apa? Di antaranya dalam akhir tajuk ni, Syekh Daud Abdullah kata, kita wajib memaksa ahli keluarga, wajib memaksa anak-anak dan orang-orang di bawah jagaan kita supaya mendirikan salat dan jangan biarkan mereka menguzurkan diri. Kata Syekh Abdullah dalam kitab Muniyatul Musallin, wajib kita paksa ahli keluarga kita, wajib kita paksa anak-anak kita, wajib kita paksa kalau kita ni bos orang di bawah kita, paksa mereka suruh semayang, jangan biar sekali-kali mereka menguzurkan diri daripada salat. Tanggungjawab kita. Lebih-lebih lagi anak-anak kita yang duduk di rumah kita dan sebagainya. Kadang-kadang kita selesai dah tuan-tuan, masjid 5 waktu sehari mai, kan, subuh pun mai. Cuma kadang-kadang mai subuh tu kita duduk gerak anak-anak tak bangkit. Nah, gerak tak bangkit, nak tunggu gerak dia, kita lepas jemaah, kita pun mai masjid. Lepas subuh ada tazkirah, dengar tazkirah, lepas tu makan apa semua, balik 8.30 ke 9 sampai rumah. Tengok hak tak bangkit tu, tak bangkit lagi juga. Anak tak bangkit lagi juga. Umur 20 dah, 15, 20, 30 pun ada. Aduk dengan kita. Sembahyang subuh masa mana? Tak sembahyang. Tak sembahyang ni pun bukan tak sembahyang, tapi subuh tu tiap-tiap hari pukul 9, 10 baru sembahyang. Allah ancam dalam Quran, fawailul lil musallin, neraka wail, lembah wail dalam neraka untuk orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa dia yang lalai daripada sembahyang? Siapa dia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata dia sembahyang tapi luar daripada waktu. Sedangkan sembahyang, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ada waktu dia. Sembahyang tapi luar daripada waktu, tiap-tiap hari sembahyang tapi luar daripada waktu, pun Allah ancam dengan lembah wail dalam neraka. Tak sembahyang langsung lagi dahsyat daripada itulah azab yang Allah peruntukkan. Maka kata Syekh Abdullah Khatani, dan bagi mereka yang tidak mematuhi suruhan, maka hendaklah kita menakutkan dan memaksa dan memarahi mereka dengan bersungguh-sungguh, seolah-olah mereka telah merosakkan harta benda kesayangan milik kita. Kalau mereka tak semayang, suruh tak semayang, kita kena paksa, kena marah. Marah lagu mana? Marah seolah-olah marah anak ni buat benda bagi rosak harta benda hak kita sayang. Kereta kita, pinggan mangkuk hak kita beli, set pinggan mangkuk, beli di Langkawi, usung naik feri, lalu kok custom kena cek, kena buka, susah payah nak balik sampai rumah, anak buat cah, dia mengamuk tu lah. Minggu tak habis kita tajuk pinggan pecah.
Kalau anak tak semayang ni, marah kena lebih pada tu lagi. Jangan buat main. Marah lebih pada tu lagi, kata Syekh Daud Abdullah Fatani. Sebab hak dia buat tu benda salah besar. Daripada kecil ajak lagu tu. Lepas tu Nabi suruh ajak mak 7 tahun. Makna masuk darjah 1, dia semayang setiap hari. Nak pergi sekolah, subuh dulu. Balik sekolah nak pergi kafar, zuhur. Balik kafar nak main, asar, tanya mayang ni. Main dekat mana? Pukul 7, balik. Maghrib, mayang. Belum tidur, isyak mayang ni. Mau duk tanya tiap-tiap hari. Dia duduk di mulut kita, berbuih tak apa. Dia cemuih pun tak apa. Lama-lama dia lekat semayang, dia takkan tinggal, tuan-tuan. Ni bulan sempena, bulan Rejab ni kita nak sambut peristiwa Isra' dan Mi'raj. Seminggu 2 lagi. Ambil kesempatan ni supaya kita pakat-pakat tengoklah. Kita hak selesai dah pun, kadang-kadang anak-anak kita, cucu kita. Kan, di samping kita suruh ajak doa. Doa Nabi Ibrahim dalam Quran, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku ni orang yang tetap teguh mendirikan salat, dan juga daripada zuriat keturunan aku pun sama. Bagi zuriat keturunan yang tetap teguh mendirikan salat, doa jangan tinggal. Suruh ajak dah, suruh dah. Kemudian doa juga jangan tinggal, panjatkan kepada Allah supaya kita tinggal ni, zuriat anak cucu kita ni hak jenis tak tinggal sembahyang. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Itulah sedikit sebanyak perkongsian saya dengan tuan-tuan pada petang ni dalam tazkirah kita. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.